أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Al-Ikhlas merupakan surah Makkiyah yang mengandungi 4 ayat. Surah ini dinamakan Surah Al-Ikhlas kerana dia menegakkan kemuliaan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi pokok surah Al-Ikhlas ini menerangkan tentang kemuliaan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menolak segala bentuk syirik ke atasnya. Ayat pertama surah ini memberi maksud bahawa dialah Allah yang Maha Esa, menunjukkan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, seterusnya ayat kedua bermaksud Allah ialah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat ini bermaksud Allah menentukan segala yang ada di muka bumi ini. Surah Al-Ikhlas menerangkan tentang Allah memiliki sifat yang sempurna serta menafikan segala bentuk syirik. Pengajaran yang diperolehi daripada surah Al-Ikhlas ialah kita hendaklah beriman kepada Allah yang Maha Esa dan menjauhi aktiviti yang menyebabkan syirik ataupun khurafat. Syirik ialah menyembah atau mentauhidkan sesuatu selain daripada Allah, manakala khurafat ialah pantang larang ada istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari agama Islam. Amalan khurafat yang bertentangan dengan akidah menjejaskan iman seseorang dan menyebabkan syirik kepada Allah. Yang sebagaimana yang kita tahu, syirik ialah salah satu dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah. Selain itu, kita hanyalah meminta pertolongan kepada Allah. Sebagai contoh, dalam menjalani kehidupan, tentu kita sebagai manusia pasti pernah dan akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Yang semua itu merupakan ujian dan cubaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ketika kesulitan itu datang, Allah ialah sebaik-baik penolong dan kepadanya lah kita harus bergantung. Dan sesusah mana pun kesusahan itu, janganlah kita tergoda untuk meminta tolong dengan jalan kesyirikan. Akhir sekali, kita hendaklah tauhid hanya kepada Allah. Kalimah tauhid membawa maksud berikrar, mengakui dan mempercayai bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT semata-mata. Selainnya daripada Allah SWT sama sekali tidak benar dan tidak layak disembah. Kita hendaklah meyakini takdir Allah. Ketahuilah bahawa setiap musibah dan kesusahan yang menimpa pada hakikatnya adalah ketetapan dan atas izin Allah tersebut. Segala kesusahan dan musibah yang kita alami dan yang akan datang, semua itu telah tercatat dalam Lauh Mahfuz dan kita hendaklah terima dengan hati yang redha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Maksud surah Al-Imran ayat ke-18 bermaksud Allah menyatakan bahawa tiada Tuhan selain Allah yang layak disembah serta yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan sedemikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang layak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surah Al-Imran ayat ke-18 bermaksud Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, serta para malaikat dan orang-orang berilmu juga berkata demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pengajaran dari surah Al-Imran ialah ilmu pengetahuan sangat penting kepada umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan hamba-hambanya untuk menuntut ilmu kerana ilmu adalah kunci kejayaan untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Kita digalakkan untuk menuntut ilmu kerana ilmu itu adalah cahaya dan hidayah yang menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dan kejahilan. Terusnya, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim. Menurut Imam Asy-Syafi'i, mengenai perkara menuntut ilmu telah berkata dalam wasiatnya, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia akan menjaga kamu dan membuatkan kamu cemerlang di dunia dan akhirat.
Ilmu yang sebenar-benarnya adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Agama Islam amat menggalakkan dan menganjurkan umatnya supaya menerapkan ilmu agama kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Ibu bapa bertanggungjawab menjaga amanah Allah SWT ini dengan sebaik-baiknya dengan memberikan anak-anak mereka pendidikan yang sempurna dan seimbang, iaitu duniawi dan ukhrawi, bagi membentuk jati diri sebagai seorang Muslim yang sejati. Akhir sekali, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kemakmuran hidup di dunia dan akhirat dengan menguasai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Sadaqallahul azim. Pengajaran surah Al-A'la ialah umat Muslim wajib bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan sebagai contoh dari nikmat harta sehingga nikmat bernafas. Sebab bersyukur disebutkan dalam Al-Quran sekitar 70 kali. Salah satu daripada ayat tersebut yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang hanya Dia yang kamu sembah. Imam Al-Ghazali menerangkan bahawa bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan 4 cara, iaitu seperti yang dipetik dari buku Amalan Pemuka Rezeki tulisan karya Haris Pridana, iaitu yang pertama sekali bersyukur dengan hati. Bahawa bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahawa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan nikmat kurnia daripada Allah. Bersyukur dengan hati boleh membawa seseorang kepada sikap yang menerima kurniaan Allah dengan penuh keikhlasan tanpa kecewa atau berasa keberatan sekiranya pun nikmat itu sekecil. Seterusnya, kita bersyukur dengan lisan. Apabila hati seorang telah yakin bahawa segala nikmat yang didapatkan berasal daripada Allah, dia pasti akan mengucapkan Alhamdulillah yang bermaksud segala puji bagi Allah. Oleh kerana itu, jika mendapatkan nikmat dari seseorang, lisannya akan tetap memuji Allah kerana mesti disedari bahawa nikmat itu sekadar perantaraan daripada Allah. Akhir sekali ialah bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan bermakna semua nikmat yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan yang diridai Allah. Kesimpulannya, apabila mendapatkan nikmat daripada Allah, kita hendaklah menggunakan nikmat tersebut dengan cara yang terbaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون صدق الله العظيم. Maksud ayat ke-68 dalam surah Al-Waqi'ah ialah, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Ayat ke-69 pula bermaksud, kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya. Ayat ke-68 hingga ke-69 surah Al-Waqi'ah ini memberi pengajaran kepada kita supaya menjadi manusia yang bersyukur. Sebagai contoh, sekiranya air hujan tidak diturunkan Allah, kita tiada air untuk diminum kerana sumber air yang terdapat hanyalah air laut yang berasa masin. Kesimpulannya, kita hendaklah bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan Tuhan tanpa perlu mempersoalkan apa yang diberikan olehnya. Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah mencabar golongan yang ingkar untuk beriman dengan hari kiamat agar menjawab beberapa persoalan tentang air. Rahmat Allah, mengapa manusia tidak mensyukurinya? Air yang mereka minum selama ini untuk meredakan dahaga mereka. Persoalan tersebut sebenarnya satu perintah untuk kita merenung kembali pemberian nikmat daripada Allah agar kita sedar diri bahawa kita hanyalah hamba-Nya. Allah menyuruh kita agar memerhati air yang kita minum daripada air laut yang menjadi uap naik ke awan lalu
menurunkan hujan ke tanah, tumbuhan dan tasik, mengalir ke sungai dan menjadi bekalan air untuk keperluan seharian. Kita hendaklah akur bahawa Allah yang menurunkan hujan dari awan. Seterusnya, kita hendaklah muhasabah diri bahawa jika Allah tidak mengkehendaki, nescaya air hujan menjadi masin lagi pahit, lalu tidak boleh diminum dan tidak boleh digunakan untuk mengairi tanaman. Hujan diturun penuh rahmat buat manusia sehingga mereka menikmati semahu-mahunya. Namun, setelah diberi kenikmatan air hujan yang tawar dan enak diminum daripada rahmat Allah, mengapa manusia tidak mensyukurinya? Pengajaran daripada surah Al-Waqiah ialah kejadian air membuktikan bahawa Allah SWT menyayangi dan mengasihani hamba-hambanya. Bahkan rahmatnya turun dirasai golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, walaupun ramai yang tidak mensyukuri nikmat anugerah Allah bahkan ingkar kepadanya. Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana respon seorang hamba ketika menikmati air yang telah menyegarkan tekak kita daripada kekeringan. Dengan menghayati dan memperhatikan kejadian air yang selamat digunakan bagi keperluan seharian ini, menguatkan lagi kesyukuran dan keimanan kita kepada Allah SWT. Usahakan untuk mengkaji dan menggali ilmu Allah berkenaan hujan, sebagaimana para saintis yang mengkaji jenis-jenis awan menemui keputusan yang amat mengejutkan berkenaan dengan formasi gumpalan awan yang mengandungi air. Apabila titisan air dan ais ini menjadi lebih berat sehingga gagal untuk ditampung, akhirnya air itu akan gugur daripada gumpalan awan sebagai hujan, air salji dan lain-lain. Akhir sekali, sesuatu yang harus diingat bahawa pakar meteorologi hanya mengatui maklumat terperinci tentang bentukan awan, struktur dan fungsi-fungsinya hanya di akhir-akhir ini melalui peralatan yang canggih seperti kapal terbang, satelit, komputer dan lain-lain. Ianya adalah bukti bahawa Allah telah memberikan kita sebisan maklumat yang tidak diketahui 1400 tahun dahulu. Mudah-mudahan dengan merenungi penciptaan air hujan ini mengetuk hati-hati kita untuk menguatkan lagi keimanan dan tundukkan kita kepada Allah SWT.